Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diberikan kepada Puan Rozia binti Ramli bagi pensyarah kursus BMMMB 3183 iaitu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Berdiri saya di sini, nama diberi Nur Najmina binti Muhammad Nasir daripada kelas BME, ingin membentangkan tentang tugasan kedua iaitu tentang dialek berdasarkan kajian lapangan yang dilakukan oleh kami. Dengan ini, saya ingin mempersilakan diri saya untuk meneruskan pembentangan ini dengan lancar supaya Puan dapat menilai diri saya dengan baik. Soalan tugasan 2 ini adalah persembahan pembentangan individu, iaitu fonetik ialah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa. Fonologi ialah kajian tentang pola bunyi bahasa, iaitu kajian bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa, iaitu daripada Rosli Yahya 2013. Berdasarkan pernyataan di atas, anda diminta memperjelas hasil kajian lapangan dalam bentuk pembentangan yang mengintegrasikan fonetik dan fonologi serta pengujaran dan penyukuan sebutan baku bagi membuktikan bahawa komunikasi berkesan tonggak ketamadunan bangsa. Yang pertama, saya perlu menjelaskan ciri-ciri teks aktiviti kebahasaan dalam dialek Melayu tempatan atau dialek orang asli yang digunakan dalam kajian lapangan. Seterusnya, memperjelaskan maksud dialek kepada pengujaran dan penyukuan dalam sebutan baku melalui aktiviti alih bahasa. Kemudian, menyediakan glosari daripada bahasa dialek kepada bahasa baku. Di samping itu, menghasilkan pembentangan berdasarkan kajian lapangan yang mengintegrasikan fonetik dan fonologi serta pengujaran dan penyukuan sebutan baku yang sesuai dengan pelbagai tahap khalayak dan budaya yang berbeza. Dan terakhir sekali adalah pembentangan perlulah dalam bentuk kreatif dan berfokus kepada komunikasi peruntukan masa selama 30 minit. Itu sahaja soalan tugasan 2 yang akan diterangkan oleh saya. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya ini adalah, yang pertama adalah kajian lapangan, yang kedua adalah peserta kajian, yang ketiga adalah ciri-ciri teks aktiviti kebahasaan, yang keempat adalah maksud dialek, yang kelima adalah aktiviti kebahasaan, yang keenam adalah alih bahasa, iaitu alih bahasa daripada dialek kepada bahasa baku. Seterusnya adalah glosari yang terakhir sekali. Kajian lapangan yang saya dapat adalah kajian lapangan Negeri Kedah, iaitu Negeri Kedah Darul Aman. Negeri Kedah merupakan antara salah satu negeri yang terdapat di utara Malaysia. Negeri Kedah mempunyai 12 buah daerah dan negeri Kedah ini kaya dengan dialek tersendirinya. Saya ingin memperkenalkan diri saya semula. Nama saya Nur Najmina daripada kelas BME dan berasal daripada Johor Bahru. Seterusnya adalah peserta kajian lapangan kami iaitu Dr. Nazira binti Ibrahim yang merupakan pensyarah di IPG Kampus Perlis dan beliau merupakan anak jati Kedah, iaitu lahir dan berasal dari Alurstar Kedah dan sekarang beliau menetap di Jitra Kedah dan beliau mempunyai keluarga dan suami beliau merupakan orang Perlis yang menyebabkan beliau tidak berubah tempat tinggalnya. Seterusnya, ciri-ciri teks aktiviti kebahasaan. Teks yang dipilih adalah lagu.
ataupun lagi mendalam adalah lagu rakyat. Teks lagu daerah ini menggunakan bahasa dan dialek setempat. Seperti saya menggunakan dialek Kedah. Oleh itu, lagu yang dipilih untuk aktiviti kebahasaan adalah menggunakan dialek Kedah. Yang kedua, sulit dinyanyikan oleh orang-orang yang berasal dari daerah lain dan mengandungi nilai kehidupan yang unik dan khas. Di sini bermaksud, sebagai contoh, saya berasal daripada Johor. Saya apabila ingin mengujarkan logat Kedah, ia adalah sedikit sukar kerana saya tidak biasa dengan perkataan-perkataan yang digunakan kerana ia merupakan perkataan yang unik dan khas. Pada masa yang sama, dalam membawakan lagu daerah ini, masyarakat biasanya menyanyikan dengan diiringi oleh muzik daerah setempat. Ini bermaksud setiap negeri itu mempunyai muziknya tersendiri dan kebiasaannya mereka menggunakan muzik tersebut dalam lagu-lagu rakyat yang dinyanyikan. Yang terakhir, teks aktiviti kesebahasaan iaitu lagu ini menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Ini bermaksud lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat setempat kebiasaan yang menceritakan tentang budaya atau menyelitkan sedikit tentang budaya maupun apa yang berlaku pada masyarakat setempat itu pada masa mereka. Selain itu, kita dapat lihat lagu-lagu selalunya menggunakan bahasa logat yang sangat pekat dan latar belakangnya adalah latar belakang tempat yang dinyanyi. Dan kebiasaannya lirik lagu itu adalah seperti nama tempat itu ataupun aktiviti yang dilakukan. Itu sahaja untuk ciri-ciri teks aktiviti kebahasaan iaitu lagu yang dipilih oleh saya. Seterusnya, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang maksud dialek supaya kita dapat lebih tahu tentang dialek itu sebelum pergi ke aktiviti-aktiviti lain yang lebih menggunakan dialek tersebut. Mari kita lihat kepada asal usul dialek terlebih dahulu. Di Malaysia, misalnya, antara kerajaan-kerajaan tradisional yang terbentuk berasaskan sungai adalah kerajaan Pahang, Melaka, Kedah dan Johor. Faktor yang membezakan sesebuah negeri dengan negeri yang lain adalah faktor bahasanya atau faktor dialeknya. Ini diujarkan oleh Asmah Haji Omar pada tahun 2008. Di sini kita dapat lihat bahawa mereka mengatakan bahawa faktor dialek ini terbentuk adalah disebabkan oleh faktor sungai iaitu keterkaitan sistem sungai dalam menentukan sepadan sesebuah negeri secara tidak langsungnya pula ikut terikat bagi tujuan penempatan sepadan sesebuah dialek. Kalau membandingkan faktor ini dengan realiti yang wujud di negara ini, jelas sekali kebenarannya. Misalnya, wujud dialek Terengganu yang dituturkan di negeri Terengganu, dialek Kelantan yang dituturkan di negeri Kelantan, dialek Kedah yang dituturkan di negeri Kedah. Dan begitu jugalah dengan dialek lain yang masing-masingnya dituturkan di negeri masing-masing. Yang ditentukan oleh sempadannya. Kita dapat lihat bahawa sempadan itu menentukan dialek sesebuah negeri. Sebagaimana yang dijelaskan, sistem sungai menjadi sempadan sesebuah dialek. Kenyataan ini tidak dinafikan kerana seperti yang kita dapat lihat, orang Kedah menggunakan dialek Kedah kerana mereka duduk di negeri yang mempunyai sempadan antara negeri Kedah dan mereka tidak menggunakan dialek negeri lain. Seterusnya, menurut Muttalib M.A. Isam, Yaakob dan Mansur pada tahun 2021, dialek wujud disebabkan
persempadanan ruang geografi tempat tinggal penutur. Seperti yang dikatakan tadi, pengkaji ini juga mengatakan dialek wujud disebabkan oleh persempadanan ruang geografi tempat tinggal. Melalui persempadanan inilah terdapat pelbagai dialek tempatan. Dialek-dialek tersebut masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri untuk membentuk identiti kenegerian. Seperti yang dikatakan, identiti kenegerian, contohnya bahasa Kedah menggunakan pekatnya, ada kol-kolahnya, tapi bahasa Kelantan mempunyai bahasa yang lain mengikut faktor yang lain, dan bahasa dialek Terengganu yang menggunakan NG di belakangnya. Sebenarnya pengkajian mengenai dialek telah banyak dilakukan kerana Malaysia begitu kaya dengan dialek tempatan, dan pengkajian mengenai dialek tidak pernah berhenti sehingga kini. Seperti yang kita tengok, hampir setiap negeri mempunyai dialek masing-masing. Oleh itu, kita perlu melihat kosakata dan apa yang terdapat dalam dialek ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa pula, dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, logat dan pelat daerah. Seterusnya, kita perincikan kepada dialek daerah ataupun negeri yang dipilih, iaitu dialek Kedah. Terdapat 12 daerah di Kedah, iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Alor Star, Pokok Sena, Pendang, Yan, Kuala Muda, Sik, Bandar Baharu, Kulim dan Baling. Seperti yang kita tahu, 12 daerah ini tidak semuanya menggunakan dialek Kedah yang standard. Dialek Melayu Kedah kaya dengan kosakata tempatan dan sebahagian dikongsi bersama dengan bahasa Melayu standard. Seperti yang saya daripada Johor, saya selalu menggunakan perkataan saya. Tapi dalam dialek Kedah, mereka menggunakan bahasa baku bahasa Melayu standard, iaitu saya. Ini dapat lihat bahawa dialek Kedah ini mempraktikkan bahasa Melayu standard. Selain itu, dialek Kedah ini terdiri daripada beberapa sub-dialek, iaitu sub-dialek Perlis Pulau Langkawi, sub-dialek Kedah Pesisiran, dan sub-dialek Kedah Utara dan Pulau Pinang, serta aksen Siam. Ini menunjukkan bahawa, seperti yang saya kata tadi, tidak semua daerah di Kedah menggunakan dialek Kedah standard. Seperti Kedah Utara, Belasik ataupun Baling, mereka menggunakan aksen Siam. Iaitu saya ingat Dr. Nazirul ada mengatakan, jika dialek Kedah standard yang berada di Kedah, mereka menggunakan tak mau. Tapi jika di Sik, kebiasaannya mereka mengatakan tik mau kerana terdapatnya pengaruh-pengaruh Siam. Terdapat perbezaan pembenaran kata pada istilah dialek Kedah yang merujuk kepada sesuatu benda atau konsep. Seperti yang dikatakan, memang dialek Kedah ini mempunyai pelbagai sub-dialek, dan kadang-kadang orang Kedah sendiri tidak memahami sub-dialek yang diujarkan oleh sub-dialek yang lain. Seterusnya, saya ingin meneruskan lagi dengan sedikit perkongsian tentang dialek Kedah. Dari segi aspek fonologi, terdapat ciri-ciri khas yang membezakan antara Kedah Utara dan Kedah Pesisiran. Seperti yang dikatakan tadi, dialek yang digunakan adalah berlainan. Proses pemanjangan dan proses penyisipan vokal. Dialek Hulu Sik Kedah pula mempunyai proses pemanjangan dan penyisipan vokal berlaku akibat daripada proses pengguguran, pembundaran dan peninggalan vokal semasa menuturkan kata. Dialek Hulu Sik Kedah ternyata tidak membenarkan kehadiran dua vokal secara berurutan. Sebagai contoh, terdapat dua vokal hadir secara berurutan, maka kekalangan dalam perkataan itu akan berlaku, iaitu vokal pertama
akan mengalami pengguguran dan vokal yang kedua pula mengalami pembundaran. Ini kita dapat lihat daripada aspek fonologi dan bagaimana vokal itu disebutkan melalui beza-beza dialek seperti Hulu, dialek standard. Ini merupakan satu perkara yang baru yang dipelajari. Seterusnya, kita beralih kepada aktiviti alih bahasa yang diperlukan dalam tugasan 2 itu, iaitu lagu My Cik, My Cik, iaitu sebuah lagu rakyat yang jika dinyanyikan seperti kami menunjukkan kepada Dr. Naziro, dia terus tahu lagu ini kerana lagu ini banyak dimainkan di negeri Kedah. Dan saya bertanyakan kepada kawan saya yang berasal daripada Kedah, mereka juga tahu lagu ini, dan lagu ini sangat terkenal di negeri Kedah kerana lagu ini menceritakan atau mengajak orang luar untuk datang ke negeri Kedah dan melihat keindahan dan apa yang berlaku di negeri Kedah. Ini adalah lagu aktiviti kebangsaan yang dipilih oleh saya. Lagu My Cik My ini merupakan nyanyian oleh Pak Kushadat. Mari kita, saya ingin menyanyikan sedikit satu rangkap atau dua rangkap dalam lagu ini. My Cik, oh My Cik My, kita ke negeri Kedah. My oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Naik kapal terbang, turun kepada batas. Makan tok sah bimbang, kami banyak beras. Ikut lebuh raya, terus ke kayu hitam. Jaga cik oi jaga, kereta meneruh nerah. Kereta meneruh nerah. Itu adalah sedikit melodi yang dinyanyikan oleh Pak Kushadat dalam lagu My Cik, My Cik. Seperti ini, My Cik, oi My Cik, My, maksudnya adalah marilah adik, oi mari adik mari. Maksudnya memanggil orang untuk kemari, ataupun cik tu boleh kepada mereka ataupun adik ataupun sebenarnya mereka kata adalah orang. Kita ke negeri Kedah adalah perkataan yang sama seperti bahasa baku. My oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Maksudnya adalah mari oi bagi ramai makan nasi kenduri. Nasi kawah ini adalah merupakan nasi kenduri. Naik kapal terbang, turun kepala batas. Maksudnya naik kapal terbang, turun kepala batas adalah satu tempat. Makan tok sah bimbang, kami banyak beras. Makan tidak perlu risau, kami banyak beras. Kenapa lirik ini ingin menunjukkan bahawa Kedah adalah merupakan antara salah satu negeri pengeluar beras terbesar. Seperti kita tengok, kalau kita lalu di tepi jalan di negeri Kedah, kita akan lihat sawah dan bendang yang sangat banyak. Tidak seperti di Johor, di Kuala Lumpur yang susah untuk kita lihat bendang sawah ini. Ikut lebuh raya terus ke kayu hitam. Ikut lebuh raya terus ke kayu hitam. Jaga cik oi, jaga kereta meneruh nerah. Maksudnya hati-hati adik kerana kereta laju meneruh nerah. Itu maksudnya cakap meneruh nerah, maksudnya kereta sangat laju. Kereta meneruh nerah maksudnya kereta laju. Mengkalamai Kedah, singgahlah ke Pekan Rabu. Kalau datang ke Kedah, singgahlah ke Pekan Rabu. Kerana Pekan Rabu merupakan salah satu tempat yang signifikan bagi orang Kedah di Alor Star, iaitu berhadapan dengan Aman Central. Ada terdapat satu macam medan tulis sangat besar macam Pekan Rabu, dan di situ terdapat banyak benda yang dijual. Minum nira nipah, makan emping kelabu. Maksudnya minum nira atau nipah ataupun air kelapa, makan lempeng kelapa. Emping kelabu ni
dikatakan adalah satu makanan yang dimakan oleh orang yang berada di sawah kerana boleh tahan lama dan apa semua, ataupun seperti lempeng yang diorang makan sebagai sampingan semasa bekerja. Kotlah rasa penat, jom pi ke Langkawi. Kalau rasa penat, datanglah ke Langkawi. Kerana Langkawi merupakan salah satu pulau yang sangat cantik yang berada di negeri Kedah. Orang selalu tidak tahu, mau ke Langkawi. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu Langkawi tu negeri apa. Sebenarnya Langkawi merupakan daerah di negeri Kedah. Langgah ayak gamat, minumlah ayak tongkat Ali. Minum air gamat, minumlah air tongkat Ali. Ayak itu adalah air. Langgah ayak gamat, muka naik seri. Minum air gamat, muka naik seri. Maksudnya lebih berseri. Terusnya sambungan lagu My Check ni. Kedah sudahlah maju, Kedah telah maju. Tak lagi macamlah dulu, tidak macam dahulu. Tak, dia orang menggunakan tak untuk tidak. Seperti banyak negeri pun menggunakan singkatan seperti ini. Rumah serba baru, kenduri ada selalu. Rumah serba baharu, kenduri selalu ada. Tengok sana sini, melihat sana sini. Pembangunan serba negeri. Ada bangunan di sepanjang negeri. Ini menunjukkan bahawa lagu ini menceritakan tentang situasi yang berlaku di negeri Kedah, seperti yang saya katakan tadi, yang menceritakan tentang keindahan negeri Kedah, apa yang berlaku di negeri Kedah. Ada mesin padi, ada kelang besi. Ada mesin padi, ada kilang besi. Diorang sebut ada setengah daerah sebenarnya menyebutkan kilang, ada setengah daerah menyebutkan kelang ataupun kelang. So perkataan ini adalah merupakan subdialek dari negeri Kedah. Melawak orang Kedah jangan cepat terasa, bergurau orang Kedah jangan cepat terasa. Seperti saya daripada Johor, saya semasa masuk awal di sini, apabila dapat kawan daripada negeri Kedah, saya hampir nangis kerana perkataan mereka hanya ingin memberitahu, tapi perkataan tersebut bagi saya yang berasal daripada Johor ini nampak seperti mereka memarahkan saya, padahal mereka hanya ingin memberitahu. Di sini lagu ini juga ingin menyampaikan bahawa orang Kedah ini agak kasar sedikit bahasanya ataupun intonasinya yang agak tinggi berbanding negeri-negeri seperti Johor yang menggunakan bahasa yang standard, yang lembut sedikit. Tok sah dok kisah berkawan cepat mesra, tak perlu ambil tahu, berkawan cepat mesra. Berkawan cepat mesra, berkawan cepat mesra. Mai cik, oi mak cik, mai. Marilah adik, oi marilah adik, mari. Adalah ulangan daripada tadi. Kita ke negeri Kedah. Maksudnya ulangan, ini rangkap ini adalah ulangan. Seterusnya kita pergi pula kepada glosari yang ingin menceritakan sedikit lebih lanjut tentang perkataan-perkataan yang digunakan dalam bentuk yang lebih teratur. Ini adalah glosari yang disediakan oleh saya tentang di dalam glosari ini terdapat dialek, transkripsi dan bahasa baku ataupun maksud kata tersebut. Yang pertama adalah my. My transkripsinya adalah sama, my AI, merupakan diftong yang tidak ditukar simbolnya. Ataupun dalam bahasa bakunya adalah mari, mai, mari, mai, 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 mari, 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 mari. Cek, saya tak sebut sangat cek, tetapi dia ada sedikit penekanan pada belakang tu. Dan dalam transkripsi adalah penggunaan simbol hentian glotis seperti tanda tanya, tapi
titik di bawah yang bermaksud adik ataupun awam. Cakap cek. Lepas seterusnya adalah terus. Transkripsinya adalah sama, tidak berubah, yang bermaksud terus. Selain itu berai. Tiada penukaran dalam transkripsinya. Yang berai ini bermaksud beras. Seperti kita tengok dua perkataan ini, mereka menukarkan perkataan S itu kepada IH. Ini adalah salah satu penggunaan dialek Kedah. Seterusnya adalah empeng. Dalam transkripsinya, penggunaan NG ditukar kepada simbol fonetiknya, iaitu N ekor ke dalam. Empeng ini bermaksud lempeng. Ini adalah salah satu makanan, iaitu lempeng. Seterusnya adalah P. Transkripsi P tidak berubah, tetapi maksud P adalah pergi. P. Yang seterusnya adalah ayak. Dalam transkripsi tidak berubah, tapi maksud ayak ini adalah air. Seterusnya adalah orang. Dalam transkripsi ada penggunaan GH. Penggunaan GH ini ditukarkan oleh simbol fonetik yang digunakan, dan penggunaan NG ditukarkan simbol fonetiknya kepada N ekor ke dalam. Yang bermaksud orang ini bermaksud orang. Selain itu adalah terasa. Penggunaan dalam transkripsinya adalah GH ini bertukar seperti yang tadi, orang, terasa, yang bermaksud terasa hati. Penggunaan GH juga banyak dalam dialek Kedah ini seperti yang kita lihat. Seterusnya adalah mesra. Penggunaan i pepet dalam fonetik tersebut. Yang mesra ini bermaksud mesra. Seterusnya adalah ramai. Transkripsinya adalah penukaran GH di depan itu menggunakan simbol fonetiknya. Ramai ini bermaksud ramai. Seterusnya dak maksudnya tidak, yang menggunakan dalam transkripsinya menggunakan K itu digantikan oleh hentian glotis. Seterusnya adalah seri GH dalam simbol fonetik yang bermaksud seri. Serba, tukar juga simbol fonetik GH-nya, dan penggunaan i pepet yang bermaksud serba. Kita dapat lihat di sini penggunaan GH, penggunaan Q di belakang ataupun K kat belakang, ataupun penambahan huruf E. Kemudian panggilannya yang lain di dalam dialek Kedah ini. Ia menunjukkan bahawa dialek Kedah ni lain daripada dialek lain, kerana mereka banyak menggunakan perkataan-perkataan dan GH, K yang daripada aspek fonetiknya, cara sebutannya adalah lain. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.